Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang ceria ini saya berada di mana tuan-tuan puan? Cuba teka. Okey, saya berada di Tasik Serdang. Cantik tak pemandangan? Jadi bila kita berada di kesemua elemen yang Allah ciptakan, elemen air, elemen kayu kat pokok ni, elemen tanah yang saya sedang pijak sekarang ni, elemen cahaya, cahaya matahari daripada sana, dan elemen besi. Saya berada di meja yang besi ni. Jadi tuan-tuan puan, pagi yang ceria ini, moga rezeki anda power, rezeki yang berkat, anda ceria, anda sihat. Itu memang satu benda yang kita perlu bersyukur hari ini. Dan yang paling kita kena bersyukur adalah kita hidup hari ini. Semalam kami terima berita kematian seorang sahabat, pegawai IDEC. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau, untuk arwah, dan juga dipermudahkan segala urusan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, dan itu berita sedihnya. Dan berita gembiranya, hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday kepada bos saya, Puan Norizai. Okay, semoga segala impian tercapai, bertambah sihat, bertambah ceria dan bertambah cun. Okey, terima kasih Karina Spa kerana menonton. Anda orang pertama, tahniah. Terima kasih kerana menyapa dalam FB Live ni. Baik, tahniah, teruskan menonton. Baik, pada pagi ni, pada hari ke-56 saya, okey, Salomah Abdullah, terima kasih. Jadi pada hari ke-56 saya dalam misi 100 hari saya ini, okey. Jadi saya nak cerita hari ni topik santai. Topik yang menarik iaitu bangkit kaya. Semua orang nak kaya. Okey. Jadi pada hari Khamis ini 12 Mac 2020 saya nak cerita topik ni. Kenapa saya berani nak cerita topik ni? Adakah saya kaya? Adakah saya seorang jutawan? Tidak. Saya seorang biasa. Saya adalah seorang kakitan kerajaan yang mempunyai cita-cita dan impian seperti anda semua. Siapa sini yang tak nak kaya? Kan? Walaupun bentuk subjektif, ada orang nak kaya iman, ada orang nak kaya dengan sahabat, ada orang nak kaya dengan kebahagiaan, ada orang nak kaya kewangan, ada orang nak kaya rezeki yang lain, kan? Nak kaya kesihatan. Jadi apa pun maknanya, pastinya kita perlukan kewangan untuk hidup. Jadi saya nak cerita topik ni. Jadi kenapa saya terdetik nak cerita bangkit ni? Ini adalah antara bangkit yang terakhir dalam kebangkitan saya. Jadi apabila saya dah capai semua, bangkit sihat, bangkit ilmu, bangkit kejaya, bangkit jiwa, bangkit peribadi, dan akhirnya bangkit kaya. Inilah misi yang terakhir saya nak capai. Jadi kalau dah capai kesemuanya, alhamdulillah, saya menyediakan satu platform yang untuk membantu orang. Jadi hari ni saya nak cerita. Jadi saya Isnin malam, dalam minggu ni Isnin malam saya pergi ke satu seminar, dan saya memang spend masa saya, sedikit kewangan saya untuk menghadiri majlis ilmu yang saya nak menyediakan bangkit kaya ni. Terima kasih Tengku Amirul kerana menonton. Jadi saya pergi ke seminar itu, ramai orang kaya, orang jutawan Melayu yang berkongsi tentang pentingnya persediaan kita ke arah IR 4.0. Di mana IR 4.0 tersasul pada dasar apa? IR 4.0 ni adalah satu keadaan di mana teknologi itu berkembang, teknologi itu dapat menguasai, dan ramai orang akan diberhentikan VSS kerana teknologi telah menggantikan tenaga manusia. So robot semua lebih cekap, sistem teknologi lebih cekap. Jadi hari ni contohnya, kalau kita nak makanan, kita dah menjimatkan masa, kita gunakan sistem yang ada, kita order Grab Food sampai. Kita tak perlu pergi restoran. Lama kelamaan okey, terima kasih kerana masih berada dengan saya. Minta maaf ada gangguan sedikit tadi.
ada panggilan telefon yang masuk ke telefon ni. Terima kasih Aisyah kerana menonton. Okey, baik. Saya mengambil masa anda sedikit lagi. Okey, baik. Bila kita berhadapan dengan IR 4.0, kita akan berhadapan adakah pekerjaan kita relevan lagi. Kan? Kerana di Jepun, Datuk Zul ni berkongsi. Beliau adalah seorang director kepada 10 multinational dan banyak deal dengan Jepun. Jadi apabila beliau balik pada Jepun, Jepun telah berada dalam komuniti 5.0, kita baru nak masuk IR 4.0. Jadi di sana komuniti tu dah banyak mengatasi. Peti ais boleh bercakap, semua kenderaan berjalan sendiri. Jadi macam surat-surat parcel dihantar dengan robot, dengan kenderaan tanpa pemandu. Bayangkan mana bagi manusia nanti. Mana pekerjaan-pekerjaan itu akan hilang. Restoran-restoran semua order by system, semua hantar. Dan sikit lagi kemungkinan Grab Food apapun Food Panda pun mungkin tidak beroperasi kerana bila 5.0 semua robotik akan hantar. Jadi okey, saya nak cerita tentang pagi tadi saya teaser berkenaan dengan skala ada 1 juta apa nak buat. Jadi kena fikirkan sekarang kalau Allah beri rezeki tersebut. Terima kasih kepada Mak Yang, terima kasih kepada bos saya Dr. Mazila. Ya, pagi ni saya berada di satu tempat yang tenang di satu tasik Serdang. Baik, idea saya banyak dekat sini insya-Allah. Baik. Pada seminar tu saya seorang datuk, seorang hartawan, seorang yang banyak ilmu, so berkongsi, dia kata kalau kita ada 1 juta kan, pada ketika umur 60 tahun kita bersara, sekiranya kita boleh hidup sehingga 30 tahun. So maknanya 360 bulan sahaja kita boleh survive dengan hanya menggunakan 3,000 sahaja sebulan, dengan 1 juta itu. Dan kita akan makin lama makin habis. Ketika 30 tahun, ketika masa tu mungkin kalau kita hidup sampai 90 tahun, duit kita akan habis. Adakah cukup 3,000 sebulan pada ketika itu? Itu kita sama-sama fikirkan. Itu kalau 1 juta, bayangkan ramai pesara-pesara kita yang tidak ada wang 1 juta. Baik, saya nak ceritakan satu lagi mengikut kajian. Satu kajian yang dibentang oleh seorang jutawan Melayu pada malam itu. Dia kata hasil daripada kajian terhadap 100 orang pekerja yang berumur 25 hingga 65 tahun. Okey, so ketika umur mereka 65 tahun, okey, ini kajian dia 1 daripada 100. Okey, daripada 100 orang ini 54% bergantung kepada ihsan keluarga. Makna umur 65 tahun terpaksa bergantung pada anak-anak, bantu pada saudara mara. Kerana mereka tidak punya kewangan yang cukup. Terima kasih Muhammad Azruddin, terima kasih Ansarul Haq. Okey, Rol datang sini Rol. Okey. Jadi 54% bergantung pada ihsan keluarga, 16% masih bekerja. Maknanya kesian bapa-bapa kita, ibu-ibu kita yang terpaksa bekerja ketika umur 65 tahun kerana tak cukup. Kan? Dan 16% tu besar daripada 100 orang. Jadi mereka bekerja, ada yang jadi guard, ada yang buka kedai nasi lemak, ada yang macam-macam lah. So 24% telah meninggal. Mengikut kajian satu orang ni, 5% bersara dan hanya 1% sahaja yang bebas kewangan dan bebas masa. Kita nak jadi yang berapa peratus ni ke atau kita nak jadi 1%? Jadi kita fikirkan sekarang. So apa yang berlaku akan datang adalah bergantung pada keputusan kita hari ini. Saya tidak mengajak anda untuk berhenti kerja, tidak. Teruslah bekerja kerana apa yang kita buat ni dah betul. Cuma apa salahnya jika ada tambahan? Kalau kita ada tabung tu, kita nak tunggu tabung tu penuh, kita dengan satu sumber saja kita nak, itulah tabung keluarga, tabung melancong, itulah tabung emergency, itulah tabung balik raya. Bayangkan kalau kita ada banyak lagi, semua-semua kita boleh cepat untuk isi tabung-tabung tersebut. Okey, baik. So, apa maksud kaya? Kaya ialah maksudnya bagi apa yang saya baca adalah kebebasan kewangan dan kebebasan masa. Juga mungkin kebebasan komitmen. Jadi kita tak perlu diarahkan untuk buat satu-satu komitmen. Kita bebas nak lakukan apa saja. Hari ni nak jogging je dari pagi sampai petang, boleh. Kan? Hari ni nak pergi berjalan je. Hari ni nak pergi shopping je, tak ada siapa yang halang. Kan? Dan kebanyakan kita boleh buat macam tu bila kita kerja, tapi masalah kita ada kebebasan kewangan. Kadang-kadang kita nak keluar, kita spend 100 je, tak lebih. Kan? Apa
alangkah seronoknya kalau kita pergi shopping, main ambil je, tak payah pilih. Kan? Tak payah pilih, tak payah tengok harga. Seronok kan? Kalau kita jadi macam tu, seronok tak? Seronok. Saya pun seronok. Kita sama-sama doakan. Jadi apa nak buat? Adakah saya sembang kosong hari ni? Okey, saya nak cerita apa ilmu yang saya dapat melalui seminar kewangan dan seminar bisnes yang saya hadiri. Okey, ini persediaan saya dan saya nak sampaikan ilmu ni. Rasa macam berdosa kalau tak sampaikan ilmu ni. Jadi kebebasan kewangan bermaksud ialah ada passive income atau royalty. Kan? Terima kasih Hanita Putri Sandakan. Okey, kebebasan kewangan maksudnya passive income. Apa yang kita buat hari ni adalah active income. Active income maknanya kalau kita kerja kita dapat duit. Okey. Kalau tak kerja tak dapat duit. Contoh kita bekerja hari ni, mungkin kita ada kemudahan bercuti 30 hari, 25 hari. Dan ada kemudahan MC. Bayangkan orang-orang yang bisnes kecilan juga adalah dikatakan active income. Kalau mereka tak berniaga hari ni, tak berniaga nasi lemak, mereka tak ada income. Kan? Yang kerja masa malam. Mereka kata bisnes ni adalah satu untuk kaya. Tidak. Itu dalam kategori masih active income. Orang yang kaya adalah passive income. Contohnya rumah sewa. Rumah sewa pula dah habis bayar. Jadi satu rumah dapat income 1,000. Ada 10 biji rumah 10,000. Jadi kita duduk saja ke, tak buat kerja ke, tak apa ke, 10,000 masuk tak boleh. Itu passive income. Tapi hari ni kita ada rumah, tapi kita ada sebahagian kita bayar bank, sebahagian lagi. Kadang-kadang cukup, kadang kena top up. Jadi itu bukan lagi kebebasan kewangan. Itu bukan passive income. Okey, jadi apa yang dikatakan passive income ni boleh jadi kaya? Passive income ni jika melebihi expenses. PI, formula PI, passive income, jika kita kurang daripada expenses, maknanya kita kategori miskin. Maknanya perbelanjaan kita melebihi passive income kita. Kan? Jadi kita ada pendapatan 3,000, kita perlukan dalam sebulan tu 5,000. So kita kekurangan 2,000, kita miskin. Itu dah kategori teruk lah. Ada orang ngangam. Ada orang yang dapat lebihan 500 je. Kan? So kalau nak passive income, yang dikatakan kaya ialah passive income melebihi pembelanjaan. Dia dapat passive income 10,000. Patutnya belanja 2,000 je. Jadi 8,000 lebihan. Itu kata kebebasan kewangan. Nak berjalan ke, nak pergi umrah ke bulan ni, nak pergi rumah anak ke, tak nak balik rumah sebulan ke, itu terpulang. Kan? Itu bayangkan 8,000. Bayangkan kalau ada 30,000 yang kita ada lebihan. Seronok kan? Okey, mengikut Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni adalah seorang yang semua kenal. Kan? Robert Kiyosaki, Donald Trump, orang-orang hartawan dunia, world class. So dia kata, to obtain financial freedom, one must be either a business owner and investor, or both generating passive income, particularly on a monthly basis. Jadi kalau kita nak financial freedom, kita kena mesti ada business owner. Bukan kita buat bisnes, kita yang pemilik owner itu, pemilik bisnes tu. Kita ada franchise McDonald, KFC, kita pemilik. Kan? Lepas tu kita adalah investor, pelabur atau kedua-duanya yang boleh mendatangkan passive income. Kan? Baik. So, saya nak ceritalah kata apa, daripada semua ni, kan, ada okay, tadi saya ada catat sikit. Dia kata ada 3 jenis income. Income aktif, income yang portfolio, income yang datang daripada passive income. Passive income ni yang tu yang menariknya. Tapi active income kebanyakan kita yang kerja, kan? Kerja dengan orang, majikan ataupun kerja sendiri, itu masih active income. Tak kerja tak dapat duit. Okey. Jadi kalau yang katakan portfolio ialah orang yang investor, orang yang insurans, kan? Orang yang ada kata apa, saya lupa satu lagi. Tapi yang passive income ialah orang yang buat antaranya adalah networking business. Bayangkan kita kalau kerja seorang, kan? Sebab saya tengok semalam saya terbaca satu billionaire, seorang billionaire daripada India, umur 26 tahun dah jadi billionaire sebab dia mengasaskan satu hotel nama Oyo Hotel. Oyo Hotel. Jadi bayangkan dia satu hotel, lepas tu dia berkembang 100,000, 10,000, 100,000 hotel. Bayangkan berapa pendapatan setiap hotel. Itu masuk ke akaun dia. Itu dia kata networking. Jadi hari ni siapa yang ada networking, dia akan bekerja pantas. Kalau kita seorang boleh menghasilkan 1,000 sebulan, kita ada 30 orang yang bekerja bersama kita, so menghasilkan 30,000. Tapi masa yang sama, kan? Masing-masing kerja 2 jam.
tapi 10 orang yang bersama kita yang masih akan sibuk. Bayangkan, itulah networking business. Robert Kiyosaki pun kata, sekiranya saya tidak buat bisnes hartanah, saya akan buat networking business. Jadi ini adalah untuk spark apa saja yang kita nak lakukan nanti untuk jadi kaya, kan? Sebab kita tak semua bernasib baik, dan kita tak semasa dijadikan, dilahirkan sebagai keluarga diraja. Kalau royalty memang royalty, ada royalty. Satu lagi orang-orang yang macam contoh Tan Sri Piramli, Tan Sri Piramli, Michael Jackson, mereka memang ada royalty. Lagu mereka keluar, royalty masuk. So keluarga mereka terpaksa menerima kekayaan, terpaksa menerima kekayaan. Jadi itulah, jika kita rasa tak sempat, mungkin umur kita dah 60-65 tahun, kita sebarkan ilmu ni kepada generasi kita. Moga-moga generasi kita mendapat kekayaan untuk generasi akan datang. Jadi saya pun tak nak fikir umur 65 tahun saya terpaksa juga bekerja balik. Saya tak nak fikir saya terpaksa bergantung kepada keluarga saya, kerana nanti pada anak-anak kita, society 5.0, kita tak tahu nasib mereka macam mana. Kemungkinan mereka susah, kita nak tumpang mereka, kita rasa bersalah, kan? Jadi bukan salah kita jika kita dilahirkan dalam kemiskinan, tetapi memang salah kita jika kita mati pun dalam kemiskinan, kerana kita tak buat apa-apa. Jadi itu saja program saya hari. Terima kasih Abi Saleh, terima kasih Kak Comah. Bila ada duit, berniaga kecilan, bebas sikit nak belanja. Betul Kak Comah, terbaik Kak Comah. Teruskan Kak Comah, kan? Bila nak hantar kuih kat office saya. Okey, baik. So terima kasih kepada semua menonton. Hari ini adalah just saya spark idea, kan? So antara portfolio adalah investment, insurance, property. Yang ni saya kata portfolio. Yang passive income adalah big business, big business, franchise dan juga networking business. Jadi kalau boleh, apa yang income kita sekarang, active income, iaitu pekerja, kerja sendiri atau small business, so kita tambahkan lagi. Kalau boleh ada passive income yang saya kata tadi, kan? Franchise ataupun networking business. Itu yang kalau kita meninggal, income tu akan masuk pada waris kita. Itu yang kita cari. Kalau kita buat sekarang bisnes, betul, kita tambah satu lagi sumber, contoh pasar malam. Tapi kalau kita sakit ataupun kita tak mampu, kita boleh upah orang. Tapi kalau orang pun tak nak, siapa nak jalankan bisnes tu? Jadi sebab tu networking tu, kalau kita bermula sekarang, itu yang Robert Kiyosaki, networking adalah best business selain pada property dan investment. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Azharuddin dan juga semua. Alhamdulillah, saya pun dah terasa panas ni, so saya nak menikmati keindahan ini dan saya nak balik semula ke office. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi esok, dan teruskan like, share, subscribe YouTube saya, teruskan menyokong, kan? Itu saja dari saya. Mudah-mudahan anda mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.